Kita buka majlis kita dengan menghafalkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya hari ini moderator anda Nurul Aini binti Nur Azmi, pelajar Usuluddin tahun 1, semester 1. Syukur kita kepada Ilahi kerana dengan izinnya dan limpah kurnianya dapat kita berkumpul pada malam ini bagi menjalankan forum yang bertajuk memupuk sikap hormat cabaran besar negara. Sebelum saya memulakan sesi forum kita, suka untuk saya memperkenalkan panel kita pada hari ini, iaitu Ustazah Sumayya binti Muhammad Saleh. Apa khabar Ustazah? Sihat, Alhamdulillah. Beliau merupakan seorang guru yang berkhidmat di Mahat Johor dan telah berkhidmat dalam bidang pendidikan atau lebih perempuan selama 11 tahun, dan beliau adalah seorang pelajar syariah Islamiah. Alhamdulillah. Okey. Ustazah, boleh saya mulakan? Sila. Okey, soalan pertama. Seperti yang kita tahu, terdapat 5 rukun negara di Malaysia. Antaranya adalah kesopanan dan kesusilaan, iaitu rukun negara yang kelima. Saya ingin bertanya kepada Ustazah, apakah yang Ustazah faham mengenai rukun negara yang kelima ini, iaitu kesopanan dan kesusilaan? Boleh Ustazah kongsikan? Okey, so bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah kepada pelajar-pelajar ataupun adik-adik kita, iaitu pelajar-pelajar daripada Usuluddin semester 1 kerana telah berjaya mengadakan, saya kira, bual bicara ataupun kita katakan forum, okey, mengenai dengan tajuk yang kita akan bincangkan pada malam ini, iaitu memupuk sikap hormat di kalangan siapa? Cabaran besar negara. Cabaran besar negara. Okey, prinsip-prinsip di dalam rukun negara jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi memastikan kejayaan dan kestabilan Malaysia. Okey, bila kita sebut ataupun bila saya sebut sahaja rukun negara, zaman saya sekolah dulu, darjah 1 1994, 1994, setiap kali perhimpunan sekolah diadakan, murid-murid mestilah membaca. Murid mestilah membaca rukun negara sehinggakan perbuatan tersebut tu menjadi satu tabiat, menjadi satu ingatan dalam minda setiap pelajar. Maknanya apa? Rukun negara ni mestilah diterapkan daripada sejak bangku sekolah lagi, supaya generasi muda, generasi yang akan datang, dia tidak akan lupa, dia tidak akan mengabaikan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Itu yang pertama. Yang keduanya, pentingnya untuk kita mengetahui rukun negara ni untuk apa? Untuk kita mengenal ataupun merasa bangga sebagai warga negara Malaysia. Okay, antara rukun negara yang perlu kita ingat, perlu kita tahu, perlu kita hafal adalah kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan. Berbalik kepada moderator pengacara kita pada malam ini, iaitu dia bertanyakan tentang rukun yang kelima, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Antara rukun yang saya sebutkan tadi, rukun yang kelima iaitu kesopanan dan kesusilaan, menarik perbincangan kita pada malam ini, iaitu rukun ini menekankan aspek perkembangan personaliti, aspek perkembangan individu masyarakat Malaysia itu sendiri dan tingkah laku warga negara Malaysia. Sikap bersopan santun dan juga bertata susila ini amat penting bagi mewujudkan masyarakat
dan juga generasi muda yang tahu akan batas-batasnya. Kenapa kita kena tahu kesopanan dan kesusilaan ini menjadi batas supaya kita tidak kita tidak lari daripada landasan. Contohnya, bila kita tahu sikap kesopanan dan kesusilaan ini, kita akan lebih berjaga-jaga memasuki ataupun berbicara tentang sensitivity sesebuah kaum. Kita akan lebih mengawal diri kita menyentuh persoalan-persoalan yang tak sepatutnya kita tanya ataupun kita memprovokasikan isu-isu yang panas kan, mengenai warga negara, mengenai asal keturunan, mengenai budaya, mengenai bahasa dan juga kepercayaan beragama bagi sesuatu kaum lah, sama ada kaum Cina, kaum Melayu, kaum India. Okay? Jadi bila sikap ataupun kesopanan dan kesusilaan ini sebati dalam diri setiap individu kita, setiap individu masyarakat di Malaysia, sama ada generasi muda, pertengahan dan golongan yang telah berusia, maka kita akan terhalang daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang sumbang. Kan? Melakukan perbuatan-perbuatan yang boleh menyinggung perasaan bangsa ataupun kaum lain. Jadi secara holistiknya, masyarakat yang mempunyai sikap, mempunyai terma, sopan dan kesusilaan itu dan berjiwa murni yang tinggi itu akan sentiasa berusaha meningkatkan kemajuan negara, mengharmonikan masyarakat setempat, menjadikan rukun negara yang kelima ini sebagai jati diri, bagi memastikan kita hidup dalam kelompok masyarakat yang majmuk, bagi memastikan kita hidup dalam kelompok masyarakat yang ada batas-batasnya. Okay? Itu saja saya rasa untuk yang soalan pertama. Ada tak di antara kita yang tak ingat mana-mana rukun negara? Alhamdulillah ingat. Alhamdulillah ingat. Okay, rukun negara yang ketiga apa? Keluhuran perlembagaan. Keluhuran perlembagaan. Rukun negara yang pertama, Alawiyah, apa dia? Kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan. Keluhuran perlembagaan. Kedaulatan undang-undang rukun yang keberapa? Atira? Keempat. Maknanya setiap individu daripada kita ni sebenarnya kita dah maklum. Cuma kita nak mengekalkan kan. Kita nak mengekalkan supaya tak dimamah lah, tak dimamah waktu, tak dimamah zaman. Okey? Alhamdulillah, untuk soalan pertama kita dapat memahami apa itu maksud rukun negara yang kelima, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Dan kita juga dapatlah mengetahui kan kita boleh menjadikan rukun negara yang kelima ini untuk mengharmonikan masyarakat, untuk menjadikan dia sebagai jati diri kita, untuk elakkan kita daripada melampaui batas sebagai rakyat Malaysia lah kan. Okay, kita teruskan dengan soalan yang kedua, iaitu kebanyakan masyarakat yang tinggal dalam komuniti yang berbilang kaum tidak menegur jiran mereka, bahkan ada yang tidak mengenali mereka punya jiran. Jadi apakah cara yang kita boleh lakukan untuk mengeratkan hubungan antara jiran yang berbilang kaum? Silakan Ustazah. Okay, saya tertarik kepada masyarakat yang tinggal berbilang kaum. Waktu ini ataupun ketika ini kita berada di rumah masing-masing, yang mana rumah kita tu tidak semua di kawasan setempat kita itu berkejiranannya berbangsa Melayu. Masih ada segelintir ataupun minoritinya berbangsa Cina dan juga berbangsa India. Dan jiran ini merupakan orang yang tinggal berhampiran dengan kita. Dalam Islam, jiran dikategorikan dalam 40 buah rumah lah di sekitar kita, di sekitar rumah kita. Selain daripada sifat kejiranan yang perlu kita pupuk, pada masa yang sama kita perlu jaga keharmonian dan kesefahaman di antara jiran kita ataupun di antara kita dan juga jiran yang berhampiran dengan kita
Untuk apa? Untuk menyatu padukan masyarakat kan. Biasanya bila kita keluar rumah waktu pagi tu, kita akan tengok akan nampak warga-warga emas yang mungkin berjalan kaki, mungkin ada yang mengambil angin, mungkin ada yang menyiram pokok bunga. Biasanya kita akan lihat di taman-taman kita ataupun di rumah-rumah kita begitu. Jadi sebenarnya keadaan itu menjadi satu tarikan di Malaysia sebenarnya. Kan macam mana sebuah negara yang mempunyai bilangan kaum yang pelbagai tetapi kita tidak ataupun kita meminimalkan pergaduhan, pertelingkahan dan sebagainya. Okey, merujuk kepada soalan tadi, saya tertarik kerana pandemik COVID-19 ini menjadikan kita ataupun menyaksikan betapa rakyat Malaysia khususnya seluruh Malaysia dan sama-sama membantu antara satu sama lain. Dan kita tidak mengira warna kulit, kita tidak memandang kepada agama mereka, malah ada yang sanggup menyediakan makanan, memberi pakaian, memberi sokongan serta bimbingan daripada sudut mental dan emosi kepada rakyat Malaysia, kepada jiran-jiran kita yang terkesan kerana COVID ini. Seperti mana yang kita ketahui, COVID ini menyebabkan ramai ratusan ribuan pekerja yang hilang pekerjaan. Mungkin di antara jiran-jiran kita itu ada yang kehilangan pekerjaan. Mungkin ada di antara jiran-jiran kita itu yang mengikat perut semasa kita tidur di waktu malam. Jadi dengan adanya grup WhatsApp, dengan adanya grup Telegram, dengan adanya kaedah mengangkat bendera putih seperti mana yang berlaku sepanjang ataupun semasa berlakunya pandemik ini, membolehkan kita kena pasti, rumah tu perlukan bantuan. Dalam grup WhatsApp ni kita kena cari siapa penama ini, kita kena segera kumpulkan dana, kita kena segera kumpulkan bantuan dan kita kena segera bantu mereka supaya kita tidak kehilangan nyawa. Kehilangan nyawa supaya tidak berlakunya kelaparan pada anak-anak mereka. Bukan sahaja dari sudut bekalan makanan, tetapi dari sudut emosi, dari sudut kata-kata nasihat dan juga kata-kata semangat pun kita harus berikan kepada jiran-jiran kita yang mengalami kesusahan, kesulitan sepanjang COVID-19 ini berlakulah. Contohnya kalaulah kita dapati jiran kita tu dia terkena COVID, kemudian dia berada ataupun dia mesti kuarantinnya di rumah. Kan? Jadi mungkin ada kesukaran bagi dia untuk mendapatkan makanan, mungkin ada kesukaran bagi dia untuk membayar bil. Jadi apa tugas jiran-jiran kita ni kan? Apa tugas kita ni selaku jiran ni? Kita bolehlah hantar makanan dekat depan rumah. Kita bolehlah telefon dia bertanya khabar. Macam mana hari ni? Sihat tak? Macam mana hari ni? Perlukan obat-obatan tak? Macam mana hari ni? Keadaan dan sebagainya. Tak kiralah dia berbangsa Cina sekalipun, dia berbangsa India maupun apa juga bangsa, tetapi Islam juga menetapkan ataupun Islam bertoleransi dalam membuat kebajikan hatta kepada orang bukan Islam. Okay? Dan apa juga cara yang boleh kita eratkan silaturahim. Yang kedua ni, apa cara yang kita boleh eratkan silaturahim dengan mengadakan gotong royong. Kan? Ni dah longgar sikit SOP ni, maka kita bolehlah mengadakan sedikit gerak kerja, gotong royong di sekitar kediaman kita kerana aktiviti ini mampu mengeratkan silaturahim. Daripada pertemuan kita jumpa tu, daripada kita nak kumpulkan perkakas-perkakas untuk kita gotong royong tu, sampailah kita melakukan gotong royong tu. Okay, hari ni jiran A dengan B dekat lorong 1. Jiran C dengan jiran D dekat lorong 2. Secara tak langsung bila pertemuan tu ada, maka terbentuklah komunikasi. Bila perkomunikasi tu ada, maka ada perasaan, ada kasih sayang, ada rasa saling bantu-membantu dan saling memerlukan antara satu sama lain. Tak kira lah aktiviti tu gotong royong membersihkan ke, tak kira lah aktiviti tu contohnya dalam bentuk kita mengumpulkan barangan terpakai ke, mengasingkan barangan kaca, plastik dan juga kertas dan sebagainya.
dekat perumahan saya setiap minggu mesti akan ada aktiviti yang macam tu. Kan? Setiap kita akan terimalah maklumat daripada yang AJK sekian akan menyatakan kita akan mengadakan gotong royong mengasihkan barang-barang yang terpakai. Contohnya kita boleh kan yang mengadakan tu hampir kawan-kawan kita daripada bangsa lain, kita jumpa kawan-kawan kita ataupun jiran-jiran kita daripada bangsa Cina dan juga India, dan di situ mungkin boleh terjadinya pertukaran pendapat, kan? Mungkin kita akan tanya, you makan apa you nampak sihat, kan? Mungkin kita akan dapat satu info yang baik daripada dia, kan? Kenapa tidak? Okey, seterusnya amalan yang boleh mengeratkan silaturahim di antara kejiranan adalah amalan rumah terbuka. Biasanya kita akan buat waktu rumah terbuka ni hari-hari perayaan sahaja, kan? Tapi apa salahnya bila kita dah semakin okey, ekonomi kita semakin membaik, masyarakat kita makin kurang risiko daripada COVID-19 ini, mungkin apa salahnya kita buat rumah terbuka kita ajak jiran-jiran kita untuk kita potluck je. Okay. Rumah A, rumah Mr. Lim, dia akan bawa makanan yang boleh untuk kita orang Islam makan. Okay, kalau untuk saudara kita yang berbangsa India, mungkin dia akan bawa buku ataupun dia beli ke, yang penting benda tu dia faham, oh benda ni orang Islam kalau dia nak bawa makanan tu mesti halal. So sebenarnya kaedah-kaedah ataupun aktiviti yang kita lakukan ni sedikit sebanyak memahami antara satu sama lain. Kita faham agama dia, dia faham agama kita. Kita senang dengan dia, dia pun senang dengan kita, selagi tidak melanggar ataupun membatasi akidah lah, tidak merosakkan akidah kita sebagai orang Islam. Okay? Terima kasih Ustazah untuk jawapan untuk soalan yang kedua. Dapatlah kita tahu bahawa banyak je sebenarnya cara, cuma kita ni tak terbedah kan macam tu lah. Dan banyak je cara masa COVID ni kita boleh tolong jiran-jiran kita, sama ada bagi makanan, tanya khabar, macam tu. Tapi masa dulu sebelum COVID kita buat rumah terbuka secara tak langsung, bukan sahaja dapat bertegur sapa, malah mengeratkan silaturahim. Okey, katakan sesama awak sendiri pun kan berjauhan kan, kita kat rumah masing-masing. So kita boleh pergi dekat Foodpanda tu, pergi dekat Grab, kita boleh orderkan makanan untuk Hidayah, kita boleh orderkan makanan untuk Aisyah dan sebagainya. Itu pun sebenarnya salah satu cara untuk kita mengeratkan silaturahim. Kita tak berjumpa secara bersemuka, tapi kita boleh berjumpa secara di atas talian, di alam maya, kan? Okey, so seterusnya Yang ke soalan ketiga. Perpaduan rakyat di negara kita semakin lama semakin luntur. Hal ini kerana rakyat di negara kita ni tak menghayati rukun negara dengan baik dan juga tak mempunyai semangat patriotisme dalam diri mereka. Bagaimana kita nak melahirkan masyarakat yang mempunyai semangat patriotisme yang tinggi, selaras dengan penghayatan rukun negara? Boleh Ustazah jelaskan? Okey, so saya berkenaan dengan semangat patriotism yang tinggi, macam mana kita nak pupuk tu, bukannya hari ni kita rancang, besok terus jadi, terus ceria, terus satu masyarakat satu rakyat Malaysia terus gembira, ceria dan sebagainya. Tidak, dia memerlukan satu proses, satu jangka masa yang panjang, mestilah bermula, mestilah diasaskan dengan satu binaan, satu asas yang kukuh lah. Okay? Jadi untuk membina dan membentuk semangat cintakan negara ini bukan satu perkara yang mudah dan tidak boleh dibina dalam masa yang singkat. Ia memerlukan proses ataupun jangka masa, satu momentum yang kita perlukan untuk kita dapatkan natijahnya tu baik. Natijah itu negara kita membangun masyarakatnya majmuk yang bagus, yang baik, yang berdisiplin, yang patuh kepada undang-undang dan sebagainya lah. Bermula daripada sekolah, daripada rumah, daripada institusi pendidikan seperti universiti. Bapa ada, dia buka kamera, Maka kita selaku rakyat individu Malaysia yang ni sendiri Ustazah dulu. mestilah menerapkan Ustazah cintakan budak negara Sam. melalui kesedaran, penghayatan terhadap negara dengan kaedah yang pelbagai. Dipamerkan itu dengan kaedah yang pelbagai. Bukan sekadar kita menyanyikan lagu negaraku,
bukan sekadar kita hanya ada kad pengenalan warga negara Malaysia, tetapi mesti dipamerkan, ditonjolkan melalui pelbagai. Kata kita ambil sampah pun dekat tepi jalan pun kita rasa kita dah bertanggungjawab lah tu sebagai rakyat Malaysia. Kata kita membenci perbuatan orang yang membuang sampah dekat tingkap, mesti kita akan nampak macam tu kan. Orang tu di buka tingkap dia buang. So kita akan rasa marah. Kalau kita tak ada rasa marah, kalau kita rasa tak ada apa, so sebenarnya kita bukan rakyat Malaysia yang rakyat Malaysia yang baik. Jadi antara yang boleh kita wujudkan semangat ini, boleh wujudkan cinta negara ini dengan melaksanakan ataupun program-program secara di atas talian. Macam kita buat sekarang. Kita tak dapat bertemu disebabkan kekangan masa, waktu, ruang dan juga COVID semestinya. Jadi kita boleh mengadakan sesi bual bicara, forum, diskusi dan apa juga perbincangan ilmiah mengenai sejarah negara kita, mengenai tanah air kita. Biasanya orang-orang muda ni dia tak tahu. Tapi kadang-kadang orang-orang muda ni dia lebih tahu melalui banyak pembacaan di media sosial, banyak pembacaan di internet dan sebagainya. So kita pun tidak boleh merendahkan orang-orang muda sebenarnya kan. Kita rasa orang muda tak tahu apalah apa sejarah, tidak. Sebenarnya mereka ni ada yang segelintirnya memang cintakan negara. Ada yang memang nak tahu mana asal-usul negara. Kenapa negara Malaysia ataupun tanah Melayu ni boleh terbentuk dan sebagainya lah. Jadi media masih juga harus memainkan banyak peranan. Seperti membanyakkan iklan-iklan. Iklan-iklan itu mestilah mengandungi unsur-unsur cintakan negara. Tak boleh bergerak sebab sikit orang pada masa yang sama, Kementerian Komunikasi dan Multimedia mestilah menggesa media-media yang ada ni ataupun stesen TV ni menayangkan filem-filem berkaitan dengan sejarah tanah Melayu, berkaitan dengan peristiwa-peristiwa sejarah yang telah diadaptasikan kepada filem, seperti contohnya cerita Sarjan Hassan, Lieutenant Adnan, Bukit Kepong, Tanda Putera dan sebagainya. Jadi bila kita tak berada pada situasi zaman peperangan tu, sekurang-kurangnya kita tahu. Tolong Cik Nas. Sebenarnya begini, jalan cerita sejarah tu begini dan sebagainya lah. Okay? Dan kita tidak boleh menafikan bahawa sebenarnya kepentingan mempelajari dan mengetahui sejarah tu sangat-sangat penting. Dan kita akan rasa macam belajar sejarah ni mengantukkan, belajar sejarah ni membosankan. Buku sejarah tu tebal tingkatan 5 tu kita akan habiskan kan. Jadi kita tidak boleh nafikan lah. Dan saya rasa salah satu kaedah yang terbaik untuk generasi sekarang meminati sejarah ini melalui media-media yang ada. Contohnya diorang ataupun macam-macam kita ni dia boleh baca apa yang dapatan mereka dapat, boleh terjemahkan dalam bentuk TikTok. Saya tak menyokonglah TikTok tu, tapi mungkin di saluran yang baik, kenapa tidak? Laman IRR ke? Banyak sekarang pembelajaran ataupun pendidikan melalui TikTok, melalui Instagram, melalui Twitter, pada saluran-saluran yang betul asalkan landasan kita tu betul lah. Okay? So dan seterusnya budaya aktiviti cintakan negara ni banyak. Salah satunya kita boleh adakan sambutan secara berperingkat, sambutan kemerdekaan di sekolah, sambutan kemerdekaan di pejabat-pejabat kerajaan, sama ada di daerah, di negeri, di negara, hatta di saluran arus perdana lah. Saluran arus perdana kita di stesen TV kita iaitu RTM. Okay, perlu diperkasakan lagi banyakkan program-program seperti itu di media-media. Sekarang ni orang dah tengok lagi dah kan, orang dah jarang dah nak baca khabar, baca surat khabar. Aku tutup kamera kejap lagi, Ustazah perasan. Kepada handphone. Kita nak tengok apa yang berlaku pada Malaysia hari ni, kita scroll je, kita tengok live sekarang. Kita tengok je Sinar Harian buat liputan. Kita tengok Malaysia Gazette buat liputan dan sebagainya. Semua ni berada di hujung jari dan senang untuk kita dapat sebenarnya berita-berita, maklumat-maklumat berkenaan dengan negara-negara kita. Sehingga kan media sosial tu kalau boleh bila waktu hari sambutan negara saja, Ibu nak rasa tak kacau? Yang poster-poster, kita jangan hidangkan dengan gosip-gosip yang tak sepatutnya berada pada ketika
itu. Abang dia tak nak telur ni, kenapa? Poster kempen cintakan negara. Semua peranan, semua NGO ataupun semua badan-badan kerajaan mestilah memainkan peranan dengan sehabis baik yang mungkin lah. Okay. Sebab kita nak mengenal pengorbanan pahlawan kita yang dulu tu bukan mudah. Okay. Kita cuma menghayati je. Kita menghayati, mengenal, merenung, tapi kita nak pertahankan tu susah. Jadi nak pertahankan tu mestilah ada ilmu. Saya selalu nasihatkan anak murid saya, apa-apa yang kita buat mesti yang utama tu mestilah ilmu. Tak ada ilmu, orang boleh tiau kita. Tak ada ilmu, orang boleh tipu kita dan sebagainya. Hatta kan kalau kita tak ada ilmu, orang boleh jajah semula negara kita. Bukan jajah negara itu maksudnya tawan negara, jajah pemikiran kita, jajah pemikiran kita dan jajah prinsip kita pada negara. Okey, so seterusnya adalah kita perlu juga mengambil kira tingkah laku kita sebagai rakyat Malaysia. Nak mempunyai patriotism yang tinggi ni bukan sekadar macam saya kata tadi lah, mengibarkan bendera, nak kena menyanyi sahaja, tapi pada diri kita tu kita mesti ada jati diri yang kuat lah sebagai rakyat Malaysia. Kita mesti jadi orang yang berilmu, beradab pada antara satu sama lain, menunjukkan kita rakyat Malaysia yang menjaga tata susilah tadi seperti mana kita bincangkan, berdisiplin dan berusaha menjadi seorang yang produktif bukan sahaja pada bidang kita tetapi memberi manfaat kepada orang. Tak, dia makan. Memberi manfaat kepada masyarakat. Dia makan tadi aku bagi. Kalau ada perkongsian daripada ahli kita yang lain, boleh tak? Ada yang nak kongsi sama-sama? Mungkin idea orang-orang muda ni dia lebih bernas sikit kot kan? Ada tak? Nak kongsikan macam mana nak kita mempunyai patriotism yang tinggi? Ada sesiapa? Sekarang ini pendapat Aini maksudnya contoh kalau kita ni tahu pasal satu sejarah dan kawan-kawan kita berasa macam benda tu macam tak penting, tapi kita boleh cerita dalam bentuk harian. Kita tak masa ni dulu cerita dalam bentuk sejarah, maksudnya kita sampaikan apa yang kita tahu mengenai sejarah di Malaysia kepada sahabat-sahabat kita. Automatik dia orang macam ni. At least kadang ada orang tak suka baca, tapi daripada situ dia orang boleh mengetahui macam tu. So dia orang tak adalah macam kosong macam tu.